Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Baiklah, hari ini kita sambung semula berkenaan masih lagi dalam bab yang pertama iaitu daya dan gerakan dua. Begini ada sambungan daripada daya paduan. Okey, tanpa buang masa kita terus saja ke muka surat yang ke-18. Baik. Kita tengok dulu apakah yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey, daya paduan pada objek dalam pelbagai keadaan gerakan. Baik, di sini ditunjukkan dalam rajah 1.3 iaitu jasad bebas bagi senaskah buku. Yang diletakkan di atas meja. Daya dilabelkan. Di sini kita boleh perhatikan ada dua daya iaitu berat iaitu W dan juga R yang mewakili normal. Okey. Kita ada W dan juga R. Okey. Berat buku, R tindak balas normal daripada meja. Baiklah, kita tengok rajah 1.4 iaitu gambar rajah jasad bebas bagi sebuah beg di atas satah condong. Baik. Daripada gambar rajah ini kita boleh perhatikan ada 3 daya yang bertindak ke atas beg yang berwarna biru ini. Okey, ada 3 daya. Yang pertama sekali kita boleh nampak R seperti biasa iaitu normal kepada permukaan. Okey, satah condong ini. Okey, N ini daya yang saya fikir daya yang barulah dalam gambar rajah ini kalau dibandingkan dengan rajah 1.3. R ini adalah normal juga. Okay, tindak balas normal daripada penahan. Yang ini penahan yang berwarna hijau ini. Okay. Dia 90 darjah. Ini 90 darjah. Ini pun 90 darjah. Okay, 90 darjah. Okay, manakala ada satu lagi iaitu berat. Okay, berat ini sentiasa 90 darjah dengan permukaan. Kalau kita letakkan contohnya landasan condong ini kita letakkan di atas meja. Maksudnya daya ini sentiasa berat sentiasa 90 darjah dengan permukaan. Yang salah dia condong 60 darjah kah, condong 30 darjah kah. Jadi berat ini sentiasa berada seperti ini. Okey, minta maaflah garis tilak lurus. Okey, dia ke bawah begini dan sentiasa 90 darjah dengan permukaan asal ini. Ini pun ada permukaan tapi ini permukaan condong. Yang ini permukaan yang asal di mana landasan condong ini diletakkan. Okey. Jadi di sini ada 3 daya, di sini ada 2 daya. Baik. Seterusnya kita tengok rajah 1.5 yang diberikan di sini. Okey, apabila mempertimbangkan kesan daya paduan ke atas suatu objek, gambar rajah jasad bebas bagi jasad itu sahaja yang perlu dilukis. Okey, rajah 1.5 menunjukkan 2 contoh gambar rajah jasad bebas bagi trailer dan roket yang bergerak. Okey. Baik. Gambar rajah ini kita perhatikan baik-baik. Kita ada nampak ada satu. Okey, daya geseran diwakili warna panah ke kiri. Tindak balas normal seperti biasa 90 darjah dengan permukaan. Okey. Objek yang bergerak itu. Berat 90 darjah dengan permukaan. Okey, berat. Tadi ada normal, kita ada berat, ada 1, 2, 3. Daya tarikan, yang ini dikenakan oleh enjin traktor ni. Okey, ke hadapan. Jadi arah ini adalah arah ke kanan. Okey, ke kanan. Ada berapa daya? 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 daya yang bertindak ke atas trailer dan juga dia punya pada panggil apa ni di belakang ini. Dia punya muatan lah. Okey. Seterusnya kita tengok pula ini. Roket.
Okey, sama juga halnya dengan traktor tadi. Kita tengok saja dia punya anak panah ini. Anak panah yang berwarna pink kan ni. Merah jambu ni. Bukan warna merah ni warna merah jambu ni. Kita tengok tujuan enjin, okey, ke atas. Berat roket ataupun di sini dipanggil tak W lah. Dan rintangan udara. Kita letaklah FR begitu. Ada berapa daya? Di sini ada 3. Ada 3 daya. Okey. Ini 1, ini 2, ini yang ke-3. Jadi ada beberapa perbezaan lah. Tengoklah keadaan jenis gerakan itu. Okey. Ini traktor dengan roket ini. Traktor ada 4 daya yang bertindak ke atas traktor itu. Dan ada 3 daya yang bertindak ke atas roket. Baik. Kita tengok untuk hukum gerakan Newton kedua yang diungkapkan dengan F sama dengan MA. Okay. FMA ni, okay, kita ulang sikit. FMA ni adalah objek yang bergerak. Okay. F sama dengan MA ni adalah untuk objek yang bergerak pada satah mengufuk. Okay. Mengufuk. Pada aksi X bergerak pada garis lurus mengufuk. Jika suatu jasad mengalami beberapa daya pada satu masa, F mewakili daya paduan ke atas objek itu. Okay, rajah 1.6 menunjukkan maklumat tentang magnitud daya paduan bagi objek dalam keadaan gerakan yang berlainan. Okay, gerakan yang berlainan. Okay, tengok dulu. Kereta apa ni? Apa ni? Alza kan ini? Tak kisahlah kereta apa. Baik. Objek dalam keadaan pegun. Okay, hal laju sama dengan kosong. Pecutan sama dengan kosong. Daya paduan sama dengan kosong. Maksudnya kereta ini tidak bergerak. Okay. Jadi kalau kita tengok sini, dia hanya ada 2 daya yang bertindak ke atas kereta tersebut. Iaitu normal dan juga berat kereta Alza ini. Okay. Diringkaskan. Kita boleh letak sini berat kereta W sama dengan tindak balas normal R. Okey. Jadi tindak balas normal ini dalam kuantiti daya juga dalam kuantiti daya. Okey, seterusnya kita tengok objek bergerak dengan hal laju seragam. Okey, hal laju adalah malar atau tidak berubah. Okey, pecutan sama dengan kosong. Daya paduan sama dengan 0 Newton. Walau bagaimanapun, memandangkan kereta ini sudah bergerak. Tadi mula-mula ini, yang rajah di atas ini, dia pegun. Yang ini dia bergerak. Okey. R dan W masih ada di sana. Cuma ada tambahan, okey, FR ini dengan T. FR ini adalah daya seretan. Okay, daya yang menentang arah pergerakan, manakala T ialah tujuan enjin. Okay. Cuma di sini FR sama dengan T, R ataupun W sama dengan R. Jadi di sini dia ringkaskan berat kereta W sama dengan tindak balas normal R, tujuan enjin T seretan FR. Okay. Jadi barang diingat, okay, pecutan sifar tidak semestinya kereta itu tidak bergerak. Okay. Ini ada 2 kes begini Okay, untuk pecutan sifar, okay, hal laju seragam, pecutan sifar juga pada dalam keadaan kereta pegun. Jadi sekarang ini ada 2 keadaan di mana pecutan boleh jadi sifar. Yang pertama sekali iaitu apabila kereta dalam keadaan pegun. Yang kedua apabila kereta bergerak dengan hal laju seragam. Baik, kita tengok kes yang ketiga, situasi yang ketiga. Objek bergerak dengan pecutan seragam. Okey, yang tadi hal laju seragam. Ini jangan keliru. Okey, tadi hal laju seragam, sekarang pecutan seragam. Okey. Jadi hal laju semakin bertambah. Hal laju semakin bertambah. Pecutan tidak sama dengan 0. Okey. Daya paduan F tidak sama dengan
kosong. Jadi kalau kita ringkaskan, sebelum itu kita tengok dulu daya untuk kereta dalam situasi yang ketiga ini, label daya dia sama seperti kes yang kedua. Ada 4 daya yang bertindak ke atas kereta Alza ini. Okey, ada berat, ada normal, ada seretan dan ada daya tujah. Cuma di sini ada sedikit perbezaan, iaitu berat masih lagi sama dengan normal. Okey, tujahan enjin. Ni yang berbeza. T ini lebih besar daripada FR. Jadi apabila T ini lebih besar daripada FR, maksudnya F yang ke kanan ini lebih besar daripada yang FR. T ini sebenarnya masih juga dalam unit Newton, masih lagi dikira sebagai daya. Cuma daya ini ke kanan. Untuk mengelakkan kekeliruan, dia letak T lah. Daya tujahan. Jadi inilah ketiga-tiga keadaan di mana kita boleh membuat satu tinjauan ataupun satu kesimpulan awal berkenaan bagaimana keadaan ataupun kedudukan daya bagi ketiga-tiga kes ini bagi objek yang bergerak pada satah mengufuk, sebab dia menggunakan rumus F sama dengan MA. Kita bergerak dalam arah mengufuk. Di sini ada aktiviti. Ini mungkin kita boleh jadikan sebagai PBD. PBD untuk kamu buat. Tujuan aktiviti 1.4, bincangkan daya paduan yang bertindak ke atas satu objek dengan bantuan gambar rajah jasad bebas. Jalankan aktiviti secara berpasangan. Anda diberikan objek dalam keadaan Anda diberikan objek dalam keadaan gerakan seperti rajah 1.4 bagi setiap keadaan. Ini sama dengan ketiga-tiga kes tadi. Jenis gerakan ini pegun. Satu pegun. Yang kedua, bergerak ke atas dengan suatu pecutan. Dengan suatu pecutan. Terus bergerak ke atas dengan halaju seragam. Ni kena buatlah. Lembaran dia boleh scan di sini. Kamu boleh dapat dia punya lembaran kerja ini. Jadual 1.4. Itu saya tinggalkan kamu sebagai kerja rumah. Kerja rumah. Merangkap PBD. Baik. Menyelesaikan masalah yang melibatkan daya paduan jisim dan pecutan suatu objek. Diberi di sini contoh. Ini contoh. Kita tengok dulu contoh satu sajalah. Yang lain tu kamu boleh tengok sendiri. Kalau ada masalah boleh tanya. Di sini rajah 1.7 menunjukkan sebiji buah kelapa berjisim 2 kg yang sedang jatuh. Dengan pecutan 9.0 ms-2. Lakarkan gambar rajah jasad bebas bagi buah kelapa tersebut. Sekiranya dalam peperiksaan ataupun dalam di dalam ujian, sebenarnya tidak perlulah nak lukis. Nak lukis pokok kelapa ni. Cukuplah buatlah lukisan yang ringkas seperti ini. Kalau tak pandai lukis biji kelapa ni pun letaklah segi 4 ke begini. Labelkan ini. Ini R, ini W. Sebenarnya cukup. Kalau dia bagi gambar rajah sedia macam begini, kamu tandas sajalah nak panah tu ke atas 90 darjah ini. Misalnya ini 90 darjah, ini pun 90 darjah. Baik. Untuk B, hitung daya paduan F yang bertindak ke atas buah kelapa. Yang bagusnya di sini diberikan langkah-langkah bagaimana untuk menyelesaikan masalah B ni. Yang pertama sekali, mengenal pasti masalah. Masalahnya sekarang itu buah kelapa tu jatuh. Jatuh ke bawah lah. Takkan jatuh ke atas pula kan. Jatuh ke bawah. Langkah kedua, mengenal pasti maklumat yang diberi. Maklumat yang diberi. Langkah 3, mengenal pasti rumus yang boleh digunakan. Langkah 4, menyelesaikan masalah secara numerical. Ini pengiraan lah. Baik, kita tengok satu persatu bagaimana dia buat. Daya paduan yang bertindak ke atas buah kelapa iaitu F.
Okey, daya paduan. Maksudnya daya paduan, nama sudah daya paduan. Daya lebih daripada satu yang bertindak pada satu objek pada masa yang sama. Tu kena faham dululah. Okey, sebelum ni pun sudah kita tengok juga daya paduan tu apa. Maksudnya ada lebih daya bertindak pada satu titik ataupun satu objek pada masa yang sama. Okey, yang kedua, jisim buah kelapa M2.0 kg. Ini maklumat pecutan buah kelapa 9.0 ms negatif 2. Okey. Cuma mungkin ada tertanya-tanya, cikgu kenapa ini 9.0 bukan 9.8? Ini sebab dia sedang memecut, bukan lagi belum sampai lagi kepada pecutan maksimum dia. Sebab dia masih sedang. Okey. Pecutan itu sedang meningkat. Okey. Baik. Kita anggap begitulah. Okey. Takkan terus jadi 9.8. Dia mesti daripada 1.0, 2, 3, 4, 5 sampai maksimum 9.8 ms negatif 2. Okey. Rumus yang digunakan F sama dengan MA. F sama dengan MA. Okey. F sama dengan MA. Kenapa bukan MG? Sebab di sini pecutan 9.0. Kalau dia bagi 9.81, ini jadi MG. Ini dia gunakan F sama dengan MA. Okey, sebab masih lagi kita anggap ini sebagai gerakan pada garis lurus. Okey, garis lurus. Okey, yang keempat, kita darabkan saja secara numerical 2 kg darab dengan 9, kita dapat 18 Newton. Okey, ini daya yang bertindak ke atas objek ataupun buah kelapa. C. Buah kelapa memecut ke bawah, maka arah daya paduan adalah ke bawah. Jadi arah daya paduan F ini berkadar terus dengan A. F ini mestilah searah dengan A. Baru jadi. Baru rumus ni. F mesti searah dengan A. Tekan F ke kiri, A ke kanan pula. Masa dia nak memecut. Jadi F mesti searah dengan A. Seterusnya D. Jisim buah kelapa M 2.0 kg pecutan graviti. D tadi dia minta apa ni D? Tengok dulu D. Berapakah magnitudo rintangan udara? Dia minta magnitudo rintangan udara. Berapa rintangan udara? Jisim buah kelapa M sama 2.0 kg pecutan graviti 9.81 ms negatif 2. Berat kelapa. Ini berat kelapa. Berat kelapa. Berat kelapa. Baru kita nampak mg digunakan di sini. Sebab berat kelapa ini bergantung dengan pecutan graviti. Kalau ikut yang betul, berat kelapa adalah 19.62. Bila kita darabkan 2 kg dengan 9.81 ms negatif 2. Okey. Jadi kita nak tahu berapakah daya paduan ataupun daya bersih lah, senang. Kalau dulu dipanggil daya bersih, kita tolakkan saja berat. Berat tolak dengan normal. Normal sudah kita kira tadi kan. Yang ini sebenarnya F ini sudah kita kira di sini. Yang kita nak cari ialah daya normal. Bukan daya normal, rintangan udara. Rintangan udara. Jadi 19.62 berat ini tolak dengan F daya yang bertindak ke atas kelapa itu tadi yang menghasilkan pecutan 9.0 ms negatif 2. Jadi kita dapat 1.62 Newton. Inilah rintangan udara. Jadi di sini R ini adalah rintangan udara. Yang ini sama. Rintangan udara. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini kita tengok dulu. Contoh yang kedua. Seorang penumpang berjisim 60 kg berada di dalam sebuah lift. Lakar gambar rajah jasad bebas menggunakan simbol W untuk berat penumpang dan simbol R untuk tindak balas normal daripada lantai lift. Kaedah dia sama sahaja. Kalau dia tak bagi gambar rajah begini, cukuplah
diwakilkan. Lukislah leaf begini, kotak begini, leaf. Kamu letaklah satu objek di sini, di atas permukaan ini. Kamu letaklah di sini, ini W. Ke atas ini adalah R. Tak perlulah lukis orang-orang ni. Kalau dia dah bagi gambar raja orang ni, kamu tinggal labelkan lukis anak panah dan labelkan R. Atau labelkan W. Okey, untuk B. Hitung magnitude tindak balas normal R apabila leaf 1 dalam keadaan pegun. Okey. Kalau dalam keadaan pegun, R sama dengan W. Okey, itu saja. Mudah saja. Okey. Sama dengan W, kamu kira dia punya berat, dapatlah dia punya nilai R itu. Sebab R ini sama dengan berat objek. Jadi 588.6 Newton. Okey, B2. Bergerak ke atas dengan pecutan 1.2 ms-2. Okey, di sini tengok secara ringkasnya dari paduan bertindak F sama dengan MA. Yang ini okey, normal. Okey, normal tolak dengan berat. Okey. Dia minta daya normal kan? Dia minta daya normal. Dia minta yang ini. Untuk ketiga-tiga kes ni, 1 roman, 2 roman, 3 roman. Dia minta nilai R itu berapa. Okay, kita cari nilai R. Apabila kita buat pengiraan, R-nya adalah 660.6 Newton. Okey. Baik. Jadi MA ni, bagilah. Okey, ini boleh tengok sendirilah. Okey, untuk yang ketiga, daya paduan F. Okey, daya paduan F bagi objek yang bergerak dengan laju seragam. Hal laju seragam seperti tadi, hal laju seragam A sama dengan 0. Okey, A sama dengan 0. Jadi A sama dengan 0 maksudnya tidak ada daya paduan dia 0. Jadi R sama dengan W. Ni jawapan dia sama dengan B1 ni, 588.6. Okey. Jadi daya paduan untuk 1 dan 2 ini sama. Sebab pegun dengan hal laju seragam ini daya paduan dia sama. Seterusnya. Untuk kes ini, ni saya serahkan pada kamu. Okey, untuk kamu godek-godek ataupun kamu tengok macam mana pengiraan dia. Yang saya nak tinggalkan kamu, yang ini. Praktis formatif ini 1.1. Okey. Soalan 1 dan soalan 2. Saya fikir itu saja untuk kita punya PDP pada hari ini. Okey, kita akan, sekiranya ada masalah, boleh hubungi saya. Okey, jadi yang kerja rumah ataupun tugasan kamu yang ini, tolong macam biasa, siapkan sebelum ataupun pada hari Jumaat. Okey, pada hari Jumaat. Sebelum atau pada hari Jumaat. Okey, itu saja. Sekian dan terima kasih.